Wardianto. Dan inilah sambil itu kita imbas sedikit gambaran bagaimana hari ini perlumbaan Maran ke Karak 96.6 km yang mana mereka akan bermula di sprint yang pertama di Cenoh pada 25.5 km, kemudian di Temeloh merupakan zon pecut yang kedua, dan yang ketiga di Mentakap pada kilometer 53.8 dan mereka akan berakhir di Karak. Inilah gambaran yang akan kita saksikan sebentar nanti, profil bagi perlumbaan yang dilihat, permukaan yang lebih landai, tiada pun satu zon pendakian, dan semestinya Dewan pastinya akan saya kira masih mampu untuk mengekalkan jersey kuning keseluruhan dan juga jersey biru untuk selaku Raja Pecut, kerana tidak banyak ataupun dia berada pada posisi terbaik pada masa dan ketika ini. Itulah antara strategi yang digunakan oleh pasukan Orica Greenish. Dan dalam 1 kilometer 4 saat mereka perbarui, dan sekarang ini 40 saat membezakan antara peloton dan juga 4 pelumba yang diterajui oleh Bakhtiar Kozatayev bernombor 2 pada sekarang ini dari Kazakhstan yang memimpin perlumbaan. Jadi beliau menarik begitu lama. Jadi pelumba ini begitu bertenaga sekali. Merupakan pelumba domestik yang pastinya akan berusaha terus memberikan lebih peluang kepada Anda Guadini sekarang ini untuk menetapkan kedudukannya, khususnya menuju ke 1 ataupun 2 kilometer yang terakhir nanti. Jadi kita dapat melihat sebentar nanti apakah kelibat peloton. Kita masih lagi menanti bagaimana perbezaan jarak di antara dua kumpulan ini. Apakah mampu, di situlah kalau kita perhatikan, mungkin kita akan lihat sedikit masa lagi. Dan saya kira di situ ada peluang seorang pelumba. Jadi perhatikan apakah ada asakan dari beberapa pelumba yang sekarang ini cuba mengejar. Tetapi di sinilah di mana 4 pelumba terus kekal di hadapan. Kita masih lagi belum dapat melihat kelibat kelompok peloton pada ketika ini. Jadi semakin menarik. Mereka sekarang ini 13 km saja lagi untuk mengakhiri peringkat yang ke-6. Jadi para pelumba sekarang ini 24 pelumba berada di Kampung Sepadan sebelum ke Kampung Jambu Rais. Itulah antara laluan dan juga kampung-kampung yang mereka lalui. Kita mengharapkan bahawa para penduduk di sekitar laluan, bukannya hari ini tetapi esok juga, keluar beramai-ramai memberikan sokongan kepada para pelumba, khususnya pelumba kebangsaan dan juga pelumba negara yang beraksi pada edisi yang ke-20 itu dilangkaui pada perlumbaan ini. Jadi sekarang ini 12 km untuk mereka menamatkan saingan. Apakah ada tindak balas yang dilakukan oleh peloton? Saya kira tidak ada masalah. Perhatikan bagaimana Kespo sekarang ini, giliran pelumba dari Senergi Baku iaitu Asanov mula mengambil giliran. Akan cuba menarik sejauh mungkin, tetapi saya kira sukar sekarang ini. Perhatikan bagaimana kelibat pelumba Simone Andrietta sekarang ini, yang pastinya saya kira akan terus mempecut nanti masa mungkin 10 km terakhir. Akan dapat kita lihat Andrietta dipahamkan akan cuba untuk melakukan attack bergerak secara solo sebagaimana yang dilakukan oleh pelumba dari Kespo yang berjaya menamatkan peringkat kelima secara solo, iaitu Seo Jun Yong. Jadi inilah 4 kelibat pelumba yang masih lagi kekal berada dalam kumpulan pendahulu, membentuk kumpulan pendahulu sejak awal perlumbaan ini, di mana mereka berjaya memisahkan kira-kira 1 ataupun 2 km dari permulaan sebenar. Jadi kita masih lagi melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Andrietta pada ketika ini. Beliau menarik tidak begitulah jauh, saya kira mungkin inilah saja peluang, inilah saja tenaga yang mereka miliki, yang mereka mahu untuk mengekalkan posisi pada ketika ini. Mereka perlu menarik 1 km lain pelumba. Jadi jelas bahawa mereka silih berganti begitu dapat tidak banyak recovery ataupun masa rehat untuk mereka berusaha seterusnya. Jadi saya kira bila-bila masa saja lagi peloton pasti akan menghampiri. Jadi mungkin sebelum 7 mengikut perkiraan berdasarkan kelajuan semasa ketika ini dalam kilometer 7 yang terakhir, peloton pasti mampu untuk memerangkap 4 pelumba ini. Apapun kita lihat bagaimana dan apakah yang akan dilakukan oleh keempat-empat pelumba tersebut. Apakah mereka mampu untuk terus kekal berada di hadapan. Sambil kita lihat di manakah pelumba di hadapan sekali dari Astana, iaitu Bakhtiar Kozatayev daripada Astana yang sekarang ini mempelai kumpulan peloton. Agak jauh juga
Apakah kedudukan 40 saat ataupun mungkin lebih 40 saat sekarang ini membezakan di antara dua pelumba. Jadi kita masih melihat 20 saat, tapi kita perhatikan bagaimana kedudukan para pelumba, khususnya kelompok peloton yang tidak mahu ketinggalan pada masa ini. Jadi dalam tempoh perkiraan kurang dari 3 km lagi, pasti mereka mampu untuk menangkap 4 pelumba tersebut. Tetapi apakah tindak balas dan tindakan yang dilakukan oleh mereka untuk memastikan bahawa usaha sejak di permulaan peringkat yang ke-6 ini mampu dipertahankan. Jadi itu satu tugas cukup berat dengan 4 pelumba. Sukar untuk mereka bekerjasama dengan lebih baik. Dan kita perhatikan sekarang ini ada tindakan dan juga tidak balas. Semakin aktif pergerakan kelompok peloton. Astana sekarang ini mengepalai perlumbaan. Masih lagi dengan Kozataev yang masih menjadi antara penarik dalam kumpulan ini. Sambil itu kita ingin melihat bagaimana kedudukan Caleb Ewan. Beliau berada di pertengahan itu, saya kira. Jadi pelumba-pelumba kebangsaan juga berada di sebelah kiri di pertengahan itu. Jadi itulah antara keribat pelumba yang dapat diperhatikan dalam kelompok besar ini. Apakah mereka mampu untuk menangkap 20 saat sebelum mereka menuju ke garis penamat? Itulah 11 km saja lagi. Satu keadaan yang cukup baik untuk peloton pada masa ini. Jadi mereka pastinya akan dapat menangkap mereka setidaknya 7 km sebelum menuju ke garis penamat. Jadi inilah kedudukan semasa 2 jam 3 minit 53 saat mereka berkayuh. Belum lagi menampakkan tanda-tanda keletihan. Mereka semakin bertenaga. Mereka akan memastikan atau menyimpan tenaga untuk pecutan yang terakhir nanti. Sambil kita melihat antara pasukan-pasukan yang terlibat PDRM khususnya yang akan memastikan bahawa keselamatan para pelumba dan juga petugas terjamin. Begitu juga dengan Marshal yang bertindak begitu baik pada perlumbaan kali ini. Dan sekarang ini 15 saat saja lagi membezakan antara mereka. Jelas bahawa ada serangan, ada peningkatan kayuhan dari pasukan peloton. Jadi mereka sekarang ini sememangnya para pelumba. Perhatikan rasakan sekarang ini yang cuba dilakukan oleh Simone Andretta. Apakah beliau mahu oleh Sun Yong semalam? Jadi sekarang ini Andretta cuba untuk melakukan pecahan. Attack yang lebih awal dilakukannya 9 km menuju ke garis penamat. Apakah mampu dipertahankan? Perhatikan Simone Andretta dari pasukan Bardiani CSF akan berusaha keras untuk terus melakukan kekayuhan sekarang ini. Mereka menuruni bukit sedikit dan mengambil kesempatan ini untuk menjarakkan diri. Jadi perhatikan bagaimana akan dilakukan oleh Andretta pada ketika ini. Dan perlumbaan pada ketika ini adalah 103 Simone Andretta dari pasukan Bardiani CSF. Beliau sekarang ini memecut dengan begitu baik. Perhatikan bagaimana beliau menoleh ke belakang. Begitu juga dengan perlumbaan seterusnya. 3 pelumba lagi cuba bergejar. Dan sekarang ini ada sedikit jarak yang lebih besar, saya kira. Lebih daripada 20 saat yang cuba dilakukan oleh Andretta. Dan sekarang ini apakah yang akan terjadi? Mampukah Andretta dan juga 3 rakannya di belakang sekarang ini kembali berjaya menangkap? Tidak membenarkan Andretta untuk melakukan nasakan. Dan mereka perlu bekerjasama sebenarnya. Jadi sekarang ini perhatikan bagaimana ada nasakan yang sekarang ini dilakukan oleh Kuangsung daripada pasukan Giant. Sun Xiaolong yang sekarang ini mengepalai, cuba melakukan attack. Perhatikan ada asakan sekarang ini dari pasukan Astana mengangkat segala tubuh sekarang ini untuk melakukan pecutan bagi memastikan bahawa mereka mampu untuk menangkap Andre Zeitz, merupakan pelumba pendaki dan beliau adalah akan beraksi esok. Jadi itulah yang dapat kita perhatikan bagaimana sekarang ini semakin hampir tidak terdaya 4 pelumba, tetapi seorang berjaya untuk tidak diperangkap sekarang ini. Jadi tidak sampai 7 km terakhir, peloton sekarang ini kembali menelan 4 pelumba yang mendahului sejak awal. Itulah tidak berjaya sebagaimana semalam. Jadi inilah sekarang ini kelompok besar. Jadi perhatian pastinya Andre Guardini dan juga Caleb Ewan. Apakah Jacob Maresco dari pasukan Southeast turut mampu untuk melakukan sesuatu? Begitu juga Alessandro Petacci, antara pelumba berpengalaman yang dikatakan antara legenda. Beliau memiliki pecutan yang begitu baik, pasti akan menjadi lead out rider bagi memastikan Jacob Maresco akan melintasi garis penamat. Jadi pelumba berpengalaman dalam sprint, Alessandro Petacci akan bertugas selaku lead out rider untuk Jacob Maresco. Jadi inilah senario yang boleh saya perkatakan.
Yang gambaran jelas yang boleh kita berikan sekarang ini, sekali lagi bunch sprints sebagaimana 5 peringkat sebelum ini akan terjadi. Jadi 7 km menuju ke garis penamat. Para pelumba akan menuju ke Kampung Kuala Petang. Dia telah pun melepasi Kampung Kuala Petang sekarang ini. Perhatikan agak aktif gerakan di hadapan. Kita perhatikan juga, lihat bagaimana dua pelumba Astana sekarang ini mempertingkatkan kayuhan. Ada asakan dilakukan di situ. Andrea Guardini sekarang ini berada di belakang sedikit di tempat yang kelima pada ketika ini. Di sebelah pelumba daripada Colombia ataupun National Energy Baku. Dan juga para pelumba daripada MTN Quebeca turut berada di situ. Perhatikan bagaimana MTN Quebeca, dua pelumba mereka sekarang ini cuba mengintai peluang dan juga asakan dilakukan oleh pelumba daripada Turku dari Turki sekarang ini berada di dalam sedikit. Dan kita ingin melihat di manakah pelumba-pelumba kebangsaan. Pelumba dari TSG, saya kira Anwar Manan ataupun Harif berada di situ untuk pasukan TSG. Jadi semakin menarik. Sementara itu respon dari Southeast, di manakah Jacob Maresco. Jacob Maresco pasti akan bergandingan dengan Alessandro Petacci, pelumba 81 dari Itali, cukup berpengalaman. Jadi semakin menarik. Percaturan dapat kita yang cuba ditarik ke depan sedikit berapat dengan Andrea Guardini. Andrea Guardini berada di baris yang keempat pada ketika ini. 42 km sejam. Kelajuan masih belum lagi ditingkatkan, tetapi mereka kekal dengan kayuhan itu. Jadi inilah kita lihat apakah reaksi daripada lain pasukan. Di manakah kedudukan Caleb Ewan. Caleb Ewan agak ke belakang sedikit pada ketika ini. Jadi sekarang ini Andrea Guardini dalam posisi terbaik. Begitu juga dengan Jacob Maresco. MTN Quebeca ada sentuhan. Siapakah Anwar Manan turut berada dari segi kayuhan yang turut berada di situ. Tersepit sedikit Anwar Manan pada ketika ini. Apabila kita ingin melihat apakah bagaimanakah 5 km terakhir, asakan dan juga gerakan semakin pantas. 52 km sejam semakin dipertingkatkan. Jadi ayo kita berikan perhatian kepada 4 pelumba termasuk Anwar dan juga Harif Saleh. Saya mengharapkan garis penamat kembali memenangi peringkat ataupun pelumba ke-12 Asia untuk memenangi peringkat pada kali ini. Tapi setidaknya berada di podium. Jadi Orica Greenish, saya kira Leg Howard sekarang ini yang mengepalai perlumbaan, yang pastinya akan cuba menetapkan base kayuhan. Di manakah kedudukan jika tidak dapat disaksikan. Sambil itu Andrea Guardini sekarang ini berada di depan sedikit sekarang ini. Andrea Guardini berada di tempat yang ketiga di belakang seorang pelumba daripada Orica Greenish dan juga Astana. Andrea Guardini sekarang ini di situ kelibat Andrea Guardini di bahagian tengah sedikit itu. Jadi beliau berada pada posisi terbaik. Jacob Maresco turut berada di belakang Petacci. Dan kita lihat bagaimana perlumbaan yang semakin menarik sekarang. Jadi kita lihat sekarang para pelumba, mereka akan menempatkan pelumba-pelumba utama. Saya kira tidak dapat melihat sebarang kelibat Jacob Maresco, Caleb Ewan pada masa dan ketika ini. Ada asakan daripada United Healthcare. Jadi lihat semakin mendebarkan. 2 jam 10 minit mereka berkayuh. Jacob Maresco berada di situ. Andrea Guardini di depan sedikit, tetapi tidak dapat melihat kelibat Caleb Ewan. Jadi di manakah Harif dan juga Anwar Manan agak terkepung sikit di bahagian tengah. MTN Quebeca turut memberikan asakan sekarang ini. Perhatikan Kerinan berada di depan. Kerinan United di tempat yang kedua pada ketika ini, penyarung jersey merah secara keseluruhan. Jadi Kerinan berada di situ. Begitu juga dengan Andrea Guardini. Jacob Maresco berada tidak jauh di belakang. Di manakah kelibat Caleb Ewan masih dapat belum dipastikan sekarang ini. Yang jelas beliau tidak berada dalam kelompok hadapan. Apapun kita terus berikan perhatian sekarang. Di mana Kerinan sekarang ini turut berada cuba mengintai ruang dan juga peluang. Jadi Andrea Guardini ke belakang sikit. Sekarang ini mengepungnya. Andrea Guardini berada di pertengahan. Begitu juga dengan pelumba dari Tinkoff Saxo yang turut berada di luar sedikit. Mereka pasti mengharapkan bahawa Pavel Brut akan melakukan pecutan. Pavel Brut berada di tempat yang keempat, kelima, di pelumba kelima sekarang ini, di belakang rakan-rakannya. Kita lihat 3 km menuju ke garis penamat. 2 jam 11 minit 41 saat mereka beraksi. Tetapi di mana Andrea Guardini di tengah sedikit. Begitu juga dengan di mana Anwar tidak nampak kelihatan. Anwar di belakang Guardini sedikit. 2-3 pelumba di belakangnya baris. Jadi kita dapat lihat sekarang ini semakin aktif tindakan dari para pelumba. Andrea Guardini berada pada posisi yang baik. Begitu juga dengan Jacob Maresco. Begitu juga dengan pelumba dari Tinkoff Saxo, Pavel Brut yang turut berada di sana. Jadi kita bakal melihat satu lagi
bunch spin yang pastinya cukup dramatik nanti. Tapi para pelumba harus mengelak dari berlaku pelanggaran dan juga insiden sebagaimana dalam peringkat semalam juga, begitu juga sebelum itu. Jadi sekarang ini Karinen sekarang ini berada dalam posisi yang begitu baik. Begitu juga dengan Andre Guardini. Kita perhatikan mereka sekarang ini semakin ampuh, semakin kuat bertenaga. Dan sekarang ini perhatikan bagaimana pasukan dari pasukan TSG. Anwar Manan berada di situ, Harif Saleh juga berada di situ. Begitu juga dengan Zamri sekarang ini. Mereka sebaris, cuba dibantu oleh seorang lagi pelumba kebangsaan, dua pelumba kebangsaan yang turut berada di situ. Saya kira mungkin Losi Kiang turut berada di situ. Sekarang ini TSG turut berada di depan. Anwar Manan, Harif dan juga Zamri turut berada di sana. Kita ingin melihat apakah mereka mampu untuk terus mendekasakan. Anwar Manan di hujung sekali. Kita perhatikan di sebelah kanan sekali. Cuba melihat di mana rakan-rakan untuk membantu. Tikov Seko turut berada di depan sekarang ini memimpin perlombaan. Pavel Brod pasti akan menjadi pilihan. Andre Guardini turut berada di sana tetapi tidak ada kelebar Caleb Ewan. Dan pencutan daripada pasukan Aisan. Kita perhatikan pelumba dari Aisan sekarang ini melakukan attack lebih awal. Saya kira Shinpei Fukida sekarang ini ataupun pelumba Aisan turut berada di depan. Begitu juga dengan Aurika Greenish. Caleb Ewan turut berada di situ. Caleb Ewan berada di keempat sekarang ini di belakang Andre Guardini dan juga Caleb Ewan berada pada posisi terbaik. Caleb Ewan berada di belakang sedikit. Perhatikan Caleb Ewan juga Andre Guardini di belakangnya. Persaingan sekali. Jakob Maresco di sini belakangnya sedikit. 1 kilometer menuju ke garis selamat. Caleb Ewan berada di depan sedikit Andre Guardini di belakang Caleb Ewan. Perhatikan bagaimana mereka sekarang ini menuju ke garis perawat. Jakob Maresco turut meminta ruang dan juga peluang. Di mana Anwar Manan. Tetapi perhatikan dua pelumba Aurika Greenish berada di depan. Tapi kelebihan kepada para pelumba daripada Caleb Ewan dan juga Andre Guardini. Mereka sekarang ini tinggal terbiasa terakhir. Jakob Maresco. Perhatikan bagaimana pelumba dari pasukan Saudi sekarang ini. Itu juga Caleb Ewan menjelaskan bagaimana Caleb Ewan cepat yang pertama. Cantik. Akhirnya Caleb Ewan memenangi peringkat yang ke-6 ini. Satu pencatur yang begitu baik. Di manakah kedudukan Andre Guardini terkepung sedikit. Jadi ada insiden di penghujung saingan. Jadi satu pertarungan yang cukup menarik. Caleb Ewan akhirnya di sebelah kiri mencelah sebelum mengatasi pelumba daripada South East petang tadi. Jadi Alessandro Petacci turut berada di situ. Jacob atau Liam Bertazzo. Dan bagaimana hanjutan Caleb Ewan sekarang ini di sebelah Jakob Maresco. Alessandro Petacci membiarkannya, tetapi bila sempat beroleh. Kita perhatikan bagaimana Jakob Maresco yang memberikan tentangan di sebelah kiri kanan visual sekarang ini. Kita tidak dapat melihat dan disitulah bagaimana di sini mengangkat tangan penuh bergaya. Caleb Ewan buat kali kedua menjuarai peringkat Letu di Langkawi edisi ke-20. Jadi itulah berakhir bagaimana 10 pelumba yang mendapat. Sekali lagi kita perhatikan dari sudut ini mungkin lebih jelas. Perhatikan di sebelah luar sekali, di sebelah kiri Caleb Ewan mencelah di situ mengatasi Jacob Maresco yang suatu ketika berada di hadapan. Beliau tidak berupaya dan disitulah kekuatan yang dimiliki oleh Caleb Ewan menambahkan perlombaan di tempat yang pertama diikuti Jacob Maresco dari pasukan yang pastinya cuba mengintai perlombaan ini, tetapi Maresco tidak mampu untuk meneruskan atau memintas kedudukan pasukan dari South East. Sekali lagi antara Maresco dan juga Caleb Ewan dan seterusnya pelumba dari Team Sky yang berjaya menamatkan perlombaan di tempat yang ketiga ialah Christopher Sutton dari Australia. Jadi hari ini dua pelumba Australia yang naik ke podium. Sambil itu Jacob Maresco dari Itali di tempat yang kedua. Kekal menjadi milik Weng Long. Dan kita lihat sekali lagi bagaimana 2 km terakhir. Menyaksikan bahawa ada akan dilakukan 1 km terakhir sekarang ini bagi persaingan antara Caleb Ewan dan juga Jacob Maresco. Tetapi hingga setakat ini kelebihan kepada Caleb Ewan kerana terdapat 2 pelumba daripada Aurika Greenish yang akan membantunya untuk membuka ruang. Andre Guardini di tempat yang kelima pada ketika di tempat yang ke-6.
Kita perhatikan bagaimana tidak ada sokongan dari pasukan Astana. Kerana itulah Andre Guardini ketinggalan. Sambil itu di belakangnya adalah Sandro Petacci, Caleb Jacob Maresco berada di luar sedikit. Perhatikan sekarang ini, Jacob Maresco terlebih dahulu melakukan pecutan henjutan sekarang ini. Sambil dua memintasi dua pelumba dari Orca Ganesh. Sambil itu barulah ada respon dilakukan oleh Jacob dan juga rakan-rakan dan Alexander Petacci sekarang ini. Sambil itu Caleb Ewan masih lagi belum melakukan pecutan. Dan dari sinilah kita dapat melihat 500 Jaya memintas dan juga mencelah. Seterusnya dari sebelah kiri, dari sebelah luar memintas Jacob Maresco di tempat yang pertama. Sambil itu tempat yang ketiga Chris Sutton dari Team Sky. Kedudukan sekali lagi, kedudukan secara rasmi, Caleb Ewan mendapatkan perlumbaan 2 jam 14 minit 19 saat. Turut mencatatkan masa yang sama dengan banyak pelumba dalam kelompok dalam batch group, dalam batch spin. Jacob Maresco tempat kedua dari South East, diikuti Christopher Sutton dari Sky tempat yang ketiga. Sementara itu Juan Molano dari Colombia di tempat yang keempat. Andre Guardini tempat yang kelima. Jadi 6 peringkat telah pun kita ketahui. Para pelumba, kita akan menantikan klimaksnya esok. Di situlah penetapan juara dapat kita tentukan nanti, khususnya bagi jersey kuning, jersey Proton secara keseluruhan. Sementara itu bagi perebutan jersey kuning 27 saat mengatasi Nathan Bahar dari pasukan MTN Quebec, Caleb Ewan 21 jam 32 minit 36 saat, diikuti di tempat yang ketiga Yusuf Rigige dari pasukan MTN Quebec. Sementara Pierre-Luc Perrochon dari pasukan Besas Sache di tempat yang keempat. Sementara di tempat yang kelima Francisco Mancebo dari Skydive Dubai Cycling Team di tempat yang kelima. Sementara itu terbaik Asia ialah Zhang Wenlong masih kekal mendahului lain pelumba dengan kelebihan 1 saat. Sambil itu bagi perebutan jersey biru, perhatikan jurang mata. Caleb Ewan 75 mata, 11 mata mengatasi Guardini di tempat kedua, Yusuf Rigige di tempat ketiga 48 mata, Jacob Maresco 41 mata di tempat yang keempat, Jamalidin Novardianto dari Pegasus Cycling Team di tempat yang kelima, Roman Filiu di tempat yang keenam. Jadi bagi jersey merah tidak ada perubahan kerana tidak ada zon pendakian. Karinan di tempat teratas dengan 37 mata, diikuti Nate Berthan dari pasukan MTN Quebec, Francesco Mancebo dari Skydive 14 mata berkongsi bersama Sufian Hadi juga dari kumpulan pasukan yang sama. Jadi itulah kedudukan 3 jersey dan jersey terakhir Zhang Asia telah tamat 6 peringkat dengan menamatkan perlumbaan 21 jam 33 minit 10 saat mengatasi 1 saat dari Robin Manulang dari Pegasus Continental Cycling Team. Sementara ketiga Tomohiro Hayakawa dari Aisan 2 saat di belakang. Jadi kita ingin melihat respon dari Caleb Ewan mungkin. Congratulations, Jacob. Another podium finish. You came second. Take us through that sprint. Altra volta sul podio, 6 secondi, un'altra gara volata. Cosa hai da dire? Sì, spero prima della fine del giro di riuscire a vincere almeno una tappa per riuscire a competere con il lavoro dei miei compagni e riuscire a far bene. You must be feeling good here in Malaysia. That's got to be good to be back on the podium twice now. Ti piace questa corsa e la Malesia? Beh, sicuramente è una delle mie prime corse, ma mi piace già dato che sono tutte le tappe piatte. Thanks very much for your time, Sid. Thank you, dia nak pentas, dia nak Where is he? Where is he? Kita dapat mendengar Jacob Maresco di tempat yang kedua, di mana beliau dibantu oleh jurubahasa Yan Fengkua Kune atau lebih dikenali dengan nama Jamal di Malaysia ini. Beliau adalah antara koresponden untuk sukan berbasikal antarabangsa. Jadi Caleb ataupun Jacob Maresco di tempat yang kedua. Tempat yang ketiga di sebelahnya ialah Christopher Sutton dari Team Sky. Sementara juara buat kali kedua dalam edisi ke-20, siapa lagi? Pemegang 2 jersey, Caleb Ewan. Jadi penglibatan yang pertama agak berbaloi untuk pemuda berusia 21 tahun ini. Caleb Ewan buat kali kedua setelah mengungguli
Peringkat yang keempat bermula di Greek sebelum berakhir di Tanah Merah. Jadi beliau sekali lagi dinobatkan sekarang ini selaku pelumba pecut yang semakin meningkat naik. Dan kita sememangnya akan melihat nama Caleb Ewan selepas ini sebagai badan Underguardini di pentas antarabangsa. Dia akan mendapat perhatian khususnya untuk pasukannya Orica Greenish yang pastinya akan beraksi untuk World Tour pada tahun ini. Jadi inilah 3 pelumba yang terlebih dahulu melintasi garis penamat perlumbaan antara yang terpendek. Mereka bermula di Maran sebelum berakhir di Karak ini 96.6 km. Jadi mereka perlumbaan berakhir di dataran Karak Pahang. Dan inilah pelumba terbaik Asia, Weng Long masih lagi kekal. Jadi beliau sekarang ini pasti akan bersaing hebat dengan daripada pelumba dari pasukan Heng Xiang yang ketinggalan hanya 1 saat di belakangnya. Dan kita akan melihat penyarungan jersey yang pertama. Terlebih dahulu jersey putih Kementerian Belia dan Sukan, jersey KBS, yang akan menjadi milik sekali lagi pelumba dari Giant Champion System, Zhang Wenlong. Okay, let's welcome the best Asian rider for now, stage 6. Let's welcome up on stage from Giant Jadi Champion kita System lagi Pro, masih lagi melihat bagaimana sekali lagi Zhang Wenlong dinobatkan selaku pelumba terbaik Asia setelah tamat 6 peringkat bermula di Langkawi, dan sekarang ini pengakhiran peringkat yang ke-6. Jadi dari Giant Champion System, Zhang Wenlong kekal selaku pelumba terbaik Asia Proton Letu di Langkawi 2015. Sambil itu pencaturan secara keseluruhan tidak banyak berubah sebagaimana peringkat semalam bagi perebutan jersey putih KBS ini. Jian Peng dan juga Robin Madulang dari Pegasus Continental Cycling Team masih lagi mampu untuk cuba untuk mengatasinya esok, tetapi esok adalah penentu bagi terbaik Asia. Siapa yang terlebih dahulu melintasi garis penamat untuk pelumba Asia pasti akan merampas jersey putih Kementerian Belia dan Sukan. Berbahagia Datuk Seri Zulkifli Sembung turut berada di atas pentas untuk menyarung sekarang ini jersey biru, jersey merah bagi King of Mountain ataupun Raja Bukit. Kekal dari peringkat yang pertama hinggalah sekarang, Karinen dari United Healthcare Cycling Team. Jadi beliau banyak mengambil kesempatan dengan setiap pendakian di pertengahan perlumbaan. Dan esok adalah ujian sebenar untuknya. Apakah mampu untuk mengekang pelumba-pelumba khususnya dari Colombia yang dianggap antara favourite untuk mengungguli perlumbaan ini. Antara pasukan Colombia yang meminta peluang ialah Leonardo Fabio Duque, begitu juga Daniel Torres Agudelo, masing-masing ketinggalan 26 dan juga 22 saat. Caleb Ewan, namanya sememangnya disebut-sebut untuk bersaing dengan Andrea Guardini. Terbukti ramalan itu benar, dan Andrea Guardini sendiri mengakui kehebatan anak muda ini. Perbezaan 4 tahun usia di antara mereka, tetapi Caleb Ewan begitu matang persembahannya di pentas antarabangsa. Jadi satu lagi sejarah manis untuk anak muda dari New South Wales ini. Ibunya merupakan berketurunan Korea. Kalau di Malaysia selalunya kita akan panggil Raja Pecut. Dari Orica Greenish. Di sini kita akan buat kali yang kutipan mata, yang umur mata tertinggi keempat berturut-turut. Caleb Ewan berjaya merampas jersey biru ini
dari Andrea Guardini. Segalanya bermula di peringkat yang keempat, bermula di Greek sebelum berakhir di Tanah Merah. Jadi 3 hari berturut-turut dia kekal jersey biru maju grup. Dan selepas ini adalah jersey utama. Secara keseluruhan yang paling hebat, pelumba yang sentiasa mampu untuk memberikan saingan sama ada di zon pecutan maupun pendakian nanti, iaitu jersey kuning Proton yang menjadi yang diintai seramai 125 pelumba, 24 pelumba pada ketika ini yang berjaya meneruskan persaingan di hari yang ke-6 dengan jumlah perbezaan yang cukup ketara. Tetapi esok adalah perjuangan sebenar untuk jersey kuning, jersey merah. Jadi inilah Caleb Ewan sekali lagi dari Orica Greenish mengungguli baik keseluruhan ataupun general qualification ataupun juara keseluruhan. Sekali lagi Caleb Ewan telah selaku pendahulu keseluruhan setelah tamat 6 peringkat. Jadi sampai di sini kita bersiaran kembali semula bersama Azlan untuk menceritakan besok peringkat yang ketiga cukup penting.